Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil jabbar al-qawiyil qahhar khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya rabbana idza syi'ta sahla. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan hari ini, setelah sebelum ini sekian lama tidak ada pengajian terhad dengan bilangan, tapi hari ini dapat berita sejak beberapa ketiga hari ini kes yang baru katanya turun 3 digit, 914 tak silap saya, tak sampai 1000 hari ini. Ada can tuan-tuan nak balik kampung raya ni, nampak gaya ni. Wallahualam. Kalaupun bukan tuan-tuan yang balik kampung, tetapi tuan-tuan dikampungkan oleh cucu-cucu lah. Apa pun kita doa, tak mesti tunggu sampai ke hari raya, secepat mungkin mudah-mudahan Allah angkat wabak ini insya-Allah. Hari ini saya berkongsi sebagaimana sahabat saya beritahu, kongsi sedikit yang saya ingat-ingat macam sebelum ini pernah. Tapi kalau belum tak apalah, kalau sudah pun tak apa. Tentang selawat nariyah, selawat tafrijiyah, yang biasa tuan-tuan dengar dibaca di mana-mana. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad, sampai akhir. Jadi di sebahagian tempat yang lain dia ada buat program membaca selawat nariyah 4000. Pernah tengok? Sini tak pernah buat tak pernah buat lagi. Akan datang nanti saya cadang Masjid Damai Jaya. Dia buat 4444, 4444. 44 itu bukan nombor plate tau, tapi bilangan berapa dibaca. Jadi selawat nariyah, selawat tafrijiyah ni, selawat yang bagus. Di dalamnya menceritakan tentang 6 sifat Nabi SAW. Antaranya tanhallu bihil uqadu, banyak ikatan terlerai dengan sebab baginda. Wa tanfariju bihil kurabu, banyak kesusahan hilang dengan berkat baginda. Kemudian wa tuqadha bihil hawaiju, banyak hajat tertunai dengan sebab baginda. Wa tunalu bihir raghaibu, berapa banyak keinginan orang tercapai dengan sebab baginda. Wa husnul khawatimi, berapa banyak orang dapat mati husnul khatimah. Wa yustasqal ghamamu, berapa banyak kali hujan turun dengan sebab Nabi Muhammad SAW. Itu menceritakan barakah, berkat baginda Nabi. Dengan berkat baginda Nabi, ada orang hilang kesusahan.
Dengan berkat baginda Nabi, ada orang yang dulu percakapan tersekat, kaku, tak fasih, gagap, sangkut, pelat, selesai. Ada orang dulu keinginan, ada hajat berat, tetapi dengan berkat Nabi, hajatnya tercapai. Ada orang yang mempunyai hasrat tersimpan di dalam hati, tak pernah luah, tak pernah cakap, tak pernah beritahu orang, tapi dalam hatinya tersembunyi keinginan. Dengan berkat baginda Nabi, keinginan itu dapat diperolehi dalam hidup, walaupun tak pernah cerita dengan siapa-siapa. Itu cerita dalam selawat tafrijiyah. Kemudian orang dapat husnul khatimah, mati dalam Islam, itu dengan sebab baginda Nabi. Ramai yang matinya dalam Islam, walaupun sebelum Islam dia itu orang yang paling jahat kepada Islam, paling kejam kepada Islam. Tetapi dengan berkat baginda Nabi, dia itu malah mati dalam Islam. Lepas tu Nabi confirmkan pula masuk dalam syurga, berkat baginda Nabi. Wa yustasqal ghamam, ada banyak kali hujan turun dengan berkat baginda Nabi SAW. Itu 6 perkara dalam selawat tersebut. Nanti kita cerita sikit satu-satu. Cuma sebelum kita pergi lebih jauh, ada orang kadang tanya, sebiji macam tuan-tuan amalkan. Saya tak tahu malam tadi sini ada baca Yasin tak ada? Ada? Yasin. Berapa kali sini baca? 10. 3 je. Tuan-tuan ni mentang-mentang dalam kitab tulis 3. 3 je dia bagi. Tak apalah. Ada orang tanya, kenapa selawat nariyah tu dibaca 444? Kenapa Yasin mesti dibaca 3 kali masa nisfu Sya'ban? Kenapa dibaca 3 kali? Jawapannya senang. Tuan-tuan ingat je dia punya kaedah dia. Dia punya, bukan kaedah, dia punya disiplin dia. Ada ibadah yang mana ibadah tu khusus. Tuan-tuan tak boleh suka-suka tambah, tuan-tuan tak boleh suka-suka kurang, tuan-tuan tak boleh suka-suka ubah. Contoh, solat zuhur 4 rakaat. Tuan-tuan tak boleh buat, tuan-tuan tak boleh suka-suka tambah. Contohnya, tengah hari ni saya rasa tenaga banyak sikit lah, ingat buat zuhur 5 rakaat lah. Tak boleh. Walaupun tuan-tuan semangat, walaupun tuan-tuan suka beribadah, tapi tak boleh suka-suka tambah. Sebab zuhur tu dia ibadah khusus 4 sampai bila-bila. Tuan-tuan jangan ubah. Kurang tak boleh. Hari ni letih lah pinggang, buat 3 jadilah. Jangan orang cakap tak buat sudah. Tak boleh. 4 tetap 4. Sebab dia tetap khusus. Contoh lain, pada setiap rakaat kita ada 2 kali sujud. Tuan-tuan baik macam mana ke, warak macam mana ke, tuan-tuan ikhlas lillahi ta'ala macam mana pun, tuan-tuan tak boleh tambah. Lepas sujud kedua, duduk lagi, sujud lagi, duduk lagi, sujud lagi. Tak boleh. Dia ibadah khusus, tuan-tuan tak boleh volunteer nak tambah. Jawapan dia tak boleh. Kalau sengaja tambah rukun fi'li, jawapannya habis, solatnya terus dikira batal. Itu namanya ibadah khusus. Tetapi dia ada bahagian yang kedua, namanya ibadah umum. Umum ni, tuan-tuan nak tambah pun boleh, nak kurang pun boleh, nak sikit pun boleh, nak banyak pun boleh. Contohnya apa? Minta maaf, ada batuk sikit. Dia bukan batuk, dia gatal. Dia gatal. Tak tahu nak masukkan tangan garu kat dalam tak boleh. Dia gatal. Dia gatal. Semua tak ada. Kahak tak ada. Tapi apa? Mungkin orangnya gatal agaknya. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan. Ibadah umum terpulang. Tuan-tuan nak buat sikit boleh, banyak boleh, tambah pun boleh, tak ada masalah. Contohnya apa? Contohnya zikir. Contohnya apa? Selawat. Contohnya apa? Baca Quran. Contohnya apa? Wirid. Contohnya apa? Bacaan ratib. Terserah.
Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah, sebutlah nama Allah dengan zikir yang banyak-banyak. Zikran katsira, zikir yang banyak-banyak. Soalannya, zikir yang banyak, kalau rakaat dah tetap Zuhur 4, kalau sujud dah tetap setiap kali rakaat 2 kali sujud. Sekarang yang umum, zikirlah dengan zikir yang banyak-banyak. Soalan saya, banyak-banyak tu berapa? Berapa banyak-banyak? Jawapannya terpulang, berapa banyak yang tuan-tuan nak zikir? Yang penting banyak. Maka sebahagian orang-orang soleh, mereka melihat pada setiap hari mereka nak berzikir menyebut nama Allah. Pada kalimah La ilaha illallah, setiap hari contoh dia nak buat 100 kali. 100 kali banyak ke sikit? Kategori boleh kata banyak lah. Lebih pada 3 kita kata banyak lah. Tapi mungkin sebahagian orang kata, 100 kali ni kalau banding dengan nikmat Allah pada kita, 100 kali ni kalau sebut nama Allah, tapi dibandingkan nafas yang Allah pinjamkan ni, 100 kali tu kalau dibanding dengan degup jantung yang tak pernah berhenti yang Allah bagi ni, 100 kali tu macam sikit sangat. Lalu mereka zikir berapa? 1000, terserah. 1000. Tapi kalau tak nak 1000, ada orang dia nak 10,000, silakan. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh, tak ada masalah. Tapi yang rakaat Zuhur jangan pandai-pandai, sebab tu khusus. Jadi zikir terserah. Termasuk juga orang yang membaca selawat. Sebagai contoh, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis hasan sahih, yang mana ada seorang sahabat Nabi SAW. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan dulu hadis ni, tapi tajuk dia bab lain. Hadis yang sama, tapi tajuk hari ni lain sikit. Kita nak faham kenapa selawat nariyah bila iklan saja kat banner 4. Faham tu dulu. Nanti minggu lagi satu kita cerita sikit-sikit kandungan dia. Kenapa 4? Kenapa 4? Saya nak cerita bilangan-bilangan ni. Tuan-tuan baca zikir, selawat, baca Quran, tuan-tuan buat bilangan tertentu. Daripada mana datang dia? Daripada mana datang? Ada seorang sahabat Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sahabat ni nama dia Ubay. Ubay, dia datang kepada Nabi, dia cakap, Ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaika. Wahai Rasulullah, saya ni cenderung suka untuk memperbanyakkan selawat ke atas Tuhan. Cuma saya nak tanya satu soalan, wahai Rasulullah. Kam aj'alu laka salatan alaika salatan? Berapa banyak patut saya berselawat ke atas Tuhan? Kenapa dia tanya berapa banyak? Ada tak sahabat Nabi kata, Ya Rasulullah, saya biasa solat Zuhur. Agak-agak solat Zuhur tu patut berapa banyak Rasulullah? Ada tak tanya macam tu? Tak ada, sebab dia dah tahu dah Zuhur tu ibadah khusus, memang 4. Tak ada yang tanya macam tu. Tapi selawat, dia bukan ibadah khusus, dia ibadah umum. Tuan-tuan nak buat 1000, silakan. 2000, silakan. Tuan-tuan nak maintain berapa, silakan. Tapi sahabat Nabi ni nak tahu daripada Nabi. Dia tanya, Ya Rasulullah, saya ni suka, cenderung nak banyakkan selawat ke atas Tuhan. Berapa banyak patut saya selawat ke atas Tuhan? Lalu Rasulullah beri jawapan. Ini ibadah umum. Ma syi'ta, terpulang berapa banyak yang kau nak. Terpulang. Lepas tu dia tak dapat jumlah, dia ukur dari sudut masa. Ya Rasulullah, ar-rubu'u, wahai Rasulullah, 1/4 daripada masa yang saya ada, saya nak selawat. 1/4 tu dia tak cakap lah tepat berapa. Tapi kalau 24 jam, tuan-tuan bagi 4, 1/4, maknanya 6 jam selawat. Kalau dibagi 24 jam lah. Saya selawat 1/4 Rasulullah. Kata Nabi, ma syi'ta, terpulang berapa banyak kau nak selawat. Wa in zitta, tapi kalau kau tambah, fahuwa khairul laka, maka lagi bagus untuk kau nanti. Oh, lagi bagus, berapa nak tambah?
Dia pun tanya lagi, ya Rasulullah, an-nisfu, separuh masa saya nak selawat. Separuh. Kalau orang ada 24 jam, seolah-olah 12 jam duduk selawat, jalan selawat, sambil buat kerja berselawat. Yang penting dapat target 12 jam. Dia kira ikut masa. Macam mana Rasulullah? Kata Rasulullah, ma syi'ta, terpulang, kehendak engkau macam mana yang kau suka. Wa in zitta, tapi kalau engkau tambah lagi bagus. Dia fikir lagi, ya Rasulullah, as-sulusan, macam mana kalau saya selawat kepada Tuhan 2/3? 2/3 kalau daripada 24 jam, 8 1/3, 8 jam kali 2 maknanya 16 jam. Seolah-olah gitulah. Macam mana Rasulullah? Rasulullah pun ulang jawapan yang sama. Terpulang, wa in zitta, tapi kalau engkau tambah, fa huwa khairul laka, maka lebih baik, tak ada masalah. Dia ni nakkan kepuasan. Akhirnya dia tanya, ya Rasulullah, kullaha, saya jadikan semua masa saya, dah tolak benda-benda yang wajib, semua sekali saya selawat. Macam mana wahai Rasulullah? Nabi pun memberi jawapan, tukfa hammuka wa yughfaru laka dhanbuka. Akan dicukupkan keperluan-keperluan kamu, keinginan-keinginan kita akan dicukupkan dan akan diampunkan dosa-dosa kita. Hadis ini satu sudut menunjukkan kelebihan berselawat. Satu sudut menunjukkan bahawa setiap kali selawat ada zikir. Sebab kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, cerita hadis ni nak menunjukkan apa? Yang pertama saya kata digalakkan berbanyakkan selawat. Yang kedua nak menunjukkan kepada kita, kalau orang tu hari-hari selawat saja, adakah maknanya dia tidak berzikrullah, zikir menyebut nama Allah? Hari-hari selawat saja, adakah dia maknanya dia tak zikrullah? Jawapannya bukan. Setiap kali selawat pasti ada zikrullah. Cuba tuan-tuan selawat. Selawat yang paling ringkas apa? 4 perkataan. Allahumma salli ala Muhammad. Ini selawat yang paling ringkas sekali, yang wajib dalam tahiyat akhir setiap kali solat. Ada berapa perkataan? Ada 4. Perkataan yang pertama apa? Allahumma. Kedua, salli. Ketiga, ala. Keempat, Muhammad. Dalam 4 perkataan ni, tuan-tuan sebut nama Nabi Muhammad yang keberapa? Yang keempat. Yang pertama nama siapa? Maknanya setiap kali selawat pasti akan menyebut nama Allah. Itu hadis tu ada cerita dia daripada situ. Yang ketiga, cerita daripada hadis tu menunjukkan bahawa ibadah yang bersifat umum, zikir-zikir, selawat, baca Quran dan sebagainya, itu terserah kita nak buat berapa-berapa. Sebab tu sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, saya selawat sekian banyak, berapa patut saya selawat? Tambah lagi. Kalau saya baca gini macam mana? Tambah lagi pun lagi bagus, tapi terpulang. Tambah lagi bagus, terpulang. Macam tu. Jadi bilangan tak ada masalah. Ustaz, imam datang. Contohlah, imam datang. Ustaz, kita nisfu Syakban tahun ni, nak ingat nak buat Yasin lah Ustaz. Macam mana Ustaz? Boleh ke? Terpulang. Itu kan ibadah umum, terpulang. Tapi ada orang yang cadang Ustaz. Cadang apa? Dia orang cakap Yasin pendek sangat. Baqarah Ustaz. Ya, terpulang. Terpulang. Dia nak Baqarah, terpulang. Tapi ada yang tak nak Ustaz. Majoriti kata dia nak Yasin, tapi nak buat 3 kali. Terpulang. Tapi kalau tambah apa? Lagi baik. Mudah-mudahan. Oh, kalau tambah lagi baik Ustaz. Kalau buat 5 kali, terpulang. Tapi kalau tambah, saya copy paste je jawapan Nabi senang. Tapi tuan-tuan jangan ngada-ngada tanya soalan. Ustaz, kalau Ustaz cakap suka-suka agama boleh tambah-tambah, ada orang suka ngejek. Ni dia kata, ini ahli agama ni suka-suka memandai-mandai mengubah agama, suka-suka tambah. Kalau gitu dia kata lebih baik asar kita tambah, maghrib kita tambah rakaat. Ini namanya dia bermain-main dengan syarak. Padahal kita dah kata ada beza, yang mana ibadah umum, yang mana ibadah apa tadi? Yang khusus. Tawaf, sekali tawaf dikira dengan 7 pusingan khusus. Tuan-tuan tak boleh tambah-tambah kurang. Tak apalah, 6 kira cincai lah. Mana boleh. Sa'i dah khusus 7 kali, mesti berakhir di Marwah. Tak apalah, kita kira 5 halal lah. Takkanlah Allah tu tak maha pengampun. Mana boleh kira macam tu. Allah memang maha pengampun. Awak buat silap, cerita lain. Itu ibadah khusus. Tapi umum terserah.
Oh, kalau gitu Ustaz, Yasin kalau lebih tambah lebih baik. Lebih baik, Mam. Rasanya tahun ni kita buat 7 kali lah Ustaz. Ya terserah. Tapi kalau tambah lagi baik. Kalau 9 kali Ustaz, terserah Mam. Tapi rasanya imam baca seorang lain balik kot. Kalau dah 9 ni bukan tak boleh, bagus. Tetapi kenapa dibuat 3? Adalah sebab di antara salah satu amalan, di antara salah satu perkara yang sangat kita digalakkan ketika malam nisfu Sya'ban, malam semalam tu, kita menggandakan amalan. Konsep asas dia perbanyakkan amalan. Jadi bukan mesti Yasin, bukan mesti Quran. Apa saja amal soleh yang tuan-tuan boleh buat, tuan-tuan ganda. Ada orang jenis sampai masjid, dia mesti masuk RM1 kat tabung masjid. Kenapa RM1? Sebab dia lebih suka jumlah yang sedikit yang dia tak terasa. Tapi dia konsisten RM1, RM1. Jangan masa nisfu Sya'ban RM1 juga. Ataupun masa nisfu Sya'ban turun 50 sen. Aduh, Shilling tu kalau jatuh kat tabung berbunyi, riak. Satu masjid dengar. Jadi tuan-tuan jangan tukar shilling, ketekung. Sampai ke imam dengar, ada orang masukkan 50 sen. Nanti jadi riak. Tuan-tuan nak elakkan riak, masukkan duit kertas tuan-tuan. Tapi RM1 pun masih bunyi juga. RM1. Jadi dia riak. Tuan-tuan, duit yang paling senyap saya rasa 50. Contohlah gurau-gurau. Maknanya saya nak cerita dengan tuan-tuan, ganda ibadah. Orang yang dah biasa lepas balik isyak, saya ada seorang pakcik, dia suka lepas balik isyak je, balik je rumah, dia akan buka Quran, duduk atas meja makan, dia akan baca 1 muka surat, 2 muka surat, tutup, selesai. Konsisten, istiqamah. Adakah 2 muka surat tu maknanya dia mewajibkan diri dia 2 muka surat? Atau bukan? Adakah maknanya dia menganggap 2 muka surat baca tu wajib? Tak, dia tak anggap wajib. Cuma kenapa dia maintain tiap-tiap hari 2? Itu maknanya istiqamah, konsisten. Bukan dia kata mesti wajib 2 muka surat. Tak, dia konsisten, istiqamah. Kan ada hadis Nabi SAW. Rasulullah bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang paling Allah suka ialah amalan yang dibuat secara konsisten, berterusan, walaupun sikit. RM1 kan sikit. RM1 tak terasa sangat. RM1 sederhanalah, bukan tak terasa apa. Mungkin bagi orang yang susah RM1 sangat bernilai. Tapi maksud saya, secara adat pada hari ini RM1 tu orang tak terasa sangat untuk memberi RM1. Tapi dia konsisten, bagus. Jadi ulama dulu tengok masyarakat kita dah konsisten. Konsisten apa? Meninggal dunia, Yasin 1 kali. Nanti ada kenduri tahlil arwah, bila-bila hari cuti, baca Yasin 1 kali. Nanti kalau ada kenduri doa selamat apa semua, Yasin 1 kali. Sampai nisfu Sya'ban, konsep dia mudah. Berikan peluang kepada masyarakat beramal, tetapi diganda-gandakan. Maka kita ajak masyarakat untuk nisfu Sya'ban, kita baca sebanyak berapa kali? Mula-mula 2 dulu tuan-tuan. 2. Contoh ni contoh 2. Tapi innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah tu ganjil dan dia suka kepada yang ganjil. Lalu naiklah baca sebanyak berapa? Baca 3 kali. 3 ganda tak? Ganda. Ganjil tak? Ganjil. Meraihkan tak? Kaedah di dalam bulan Sya'ban, meraihkan. Jadi jawapannya datanglah baca Yasin 3 kali. Tanpa kita menganggap wajib, tapi sangat bagus. Saya suka kalau masjid kekalkan saja. Ada orang cakap bid'ah. Tidak bid'ah. Semuanya adalah berdasarkan hadis Nabi SAW. Cuma kalau tuan-tuan tanya, ada tak hadis yang direct sebut hendaklah kamu baca Yasin 3 kali? Jawapannya tak ada. Tetapi kenapa penentuan boleh baca Yasin, boleh 3 kali? Jawapannya semuanya sumber diambil daripada hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab dia termasuk ibadah yang apa tadi tu? Yang apa tadi?
yang umum. Tuan-tuan pegang kunci itu, tuan-tuan akan faham insya-Allah. Jadi kita beramal dengan ilmu, kita seronok. Kita beramal dengan ilmu, kita rasa menjejakkan hati. Saya buat ni, yang orang duk WhatsApp. Kadang-kadang orang WhatsApp kat grup Telegram tu. Rasa saya ada ni, mesti tuan-tuan ada terima kat grup-grup WhatsApp. Kawan saya buat pemerhatian, tuan-tuan. Kawan saya buat pemerhatian. Di antara generasi yang paling banyak forward mesej-mesej palsu ialah generasi warga emas, tuan-tuan. Kawan saya buat pemerhatian, ni belum kajian lagi. Yang paling banyak forward mesej palsu, mesej yang entah apa-apa, kebanyakannya daripada kalangan apa? Warga emas. Kenapa agaknya tak ada kerja ke apa, tak? Dah pencen tak tahu nak buat apa, dia tekan. Dia hantar ke grup. Kadang-kadang bukan dia berniat jahat tau, dia tak perasan, dia cuba tekan, nak tekan lain, tertekan lain. Jadi kita memahami salah satu daripada orang tertekan-tekan mesej ni, mesej yang disebar-sebarkan dengan menuduh-nuduh, menyalah-nyalah, merendah-rendah orang yang membaca sesuatu zikir dengan bilangan tertentu. Yasin 3 kali, ini bid'ah. Selawat 4444 kali, selawat tafrijiyah, ini bid'ah. Jangan macam tu. Saya dah sebutkan, kenapa sesuatu bilangan tu dia konsisten, itu menunjukkan keinginan orang yang beramal tu secara istiqamah. Kenapa baca 4444? Kerana dia nak istiqamah dengan bilangan tu. Kenapa sahabat Nabi tadi nak maintain? Dia nak kata 1/4 masa, 1/berapa masa? Sebab dia nak maintain dengan bilangan itu. Dia ngaji, dia baca selawat 6 jam, maintain setiap hari 6 jam. Kenapa ada orang boleh baca Quran satu hari 2 muka surat? Rasulullah tak pernah kata hendaklah kamu baca Quran satu hari 2 muka surat. Tak ada. Dia yang buat 2 muka surat tiap-tiap hari. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kenapa boleh? Sebab dia adalah ibadah yang apa tadi? Yang umum. Boleh. Tapi kalau khusus, tuan-tuan cuba-cuba tukar, jawapan dia tak boleh. Itu macam tu. Jadi kalau orang baca Yasin 3 kali, jangan disalahkan. Siapa yang menyalahkan, walaupun sijilnya tebal, tapi malu kerana dia sangat jauh daripada kefahaman yang sepatutnya dia faham. Apalagi kalau menyalah-nyalahkan masyarakat, menimbulkan permusuhan. Tak bagus. Apalagi kita di zaman ini, orang semakin kurang beramal. Nak cari orang yang tahajud 300 rakaat setiap malam, mana? Damai Jaya ada? Ada tak sini yang sembahyang sampai kakinya bengkak-bengkak? Ada? Ada sini. Sembahyang kaki sampai bengkak. Yang ada apa? Kaki dah bengkak baru sembahyang. Ke macam mana? Tak mampu kan? Tak mampu kita. Kita tak mampu. Ahli ibadah di kalangan ulama salaf. Jadi ulama dulu datang. Okey, baik. Itu bilangan ya. Kenapa Yasin 3 kali? Kenapa 4444? Selawat Nariyah Tafrijiyah. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ini sebab sementara kita nak masuk Tafrijiyah juga ni, tapi oleh kerana semalam punya cerita nisfu Syakban ni, itu saya nak sentuh sikit. Nanti minggu akan datang kita jumpa, kita cerita juga Tafrijiyah. Dari sudut yang kedua, saya tak pasti tuan-tuan buat kat sini. Saya semalam dekat masjid tempat saya je, imam pimpin, alhamdulillah kita pun follow ikut je lah. Baca Yasin 3 kali juga. Tapi imamnya pimpin, dia bagi tahu, tuan-tuan, Yasin yang pertama ni Masjid Pulau Perdana. Yasin yang pertama ni kita niatkan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur, berkat umur insya-Allah. Yasin yang pertama. Yasin yang kedua, kalau tak silap saya mohon kepada Allah dengan bacaan Yasin yang kedua ni mudah-mudahan kita diberikan murah rezeki insya-Allah. Kemudian Yasin yang ketiga, kita doa kepada Allah mudah-mudahan dengan berkat surah Yasin kita meninggal dunia dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Dia sebut. Lepas tu setiap habis Yasin je, ya Allah gini-gini, ya Allah gini-gini. Okey, baik. Kalau kita tak kisah, tak apa. Bagi orang yang kisah, antara dua, sama ada sangat suka ataupun sangat menyalahkan. Dia kata mana ada baca Yasin lepas tu minta ini baca Yasin ni. Ini apa ni, dia kata gitu. Orang yang sangat faham, bagus tu.
Baca Yasin, doa kepada Allah, ya Allah, dengan berkat surah Yasin yang aku baca ni, makbulkanlah ya Allah, mudah-mudahan aku dapat panjang umur, berkat umur, sihat ya Allah. Ada orang suka kalau faham. Kenapa saya kata kalau faham? Kerana yang kita buat 3 kali itu, berkat umur, panjang umur, murah rezeki, husnul khatimah, itu dasarnya daripada hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Nawawi masukkan dalam kitab beliau, tak silap saya dalam Riyadhus Salihin ada. Tuan-tuan nanti nak tengok ada ke tak ada, habis kita solat Isyak, tuan-tuan terus buka Google dekat handphone, type 3 orang terperangkap dalam gua. Hadis sahih Bukhari Muslim. Cari. Artikel dia tak payah baca, tak apa. Sebab artikel dia bercampur-campur. Kadang okey, kadang tak okey, kadang versi lain macam-macam. Tapi tuan-tuan memadai tahu yang saya cerita ni benarnya ada. 3 orang terperangkap dalam gua. Hadis sahih apa tadi? Bukhari dengan Muslim. Tuan-tuan cari ni nanti, supaya tuan-tuan nampak, oh betul lah, tadi ustaz cerita tadi lepas maghrib tadi. Korang tengok, tuan-tuan tengok lepas Isyak, insya-Allah. Yang saya cerita ni tuan-tuan akan ingat sampai bila-bila. Kita tak nak habis kuliah maghrib begitu je. Tuan-tuan ingat insya-Allah. At least tuan-tuan kata, aku dulu hari tu ada sekali kuliah maghrib tu, lepas Isyak aku cek, aku ingat masa tu memang ada. Mudah-mudahan ingat insya-Allah. Yang cerita hadis tu Rasulullah. Nabi cerita kisah 3 orang yang ringkas cerita, mengembara. Hadisnya panjang, mengembara berjalan. Tiba-tiba mereka tu nak cari tempat berehat, nak cari tempat berteduh. Bukit-bukit, gunung-gunung, cari tempat teduh. Tiba-tiba jumpa dengan satu gua. Ni bukan cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi cerita lain. Ni cerita Nabi cerita orang dulu. Ada orang Islam 3 orang. Sekali dia dah duduk dalam gua nak berehat, tengah berehat-rehat membuangkan penat, tiba-tiba entah macam mana berlaku gegaran, ada satu batu besar, bum, 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 jatuh betul-betul tutup pintu gua. Bila dah tertutup, batu besar tu pula macam tahu je saiz pintu gua tu. Tutup ngam-ngam tu tak boleh buka, nak tolak tak boleh, batu besar. Akhirnya 3 orang ni bincang, macam mana kita nak keluar daripada sini? Kita nak rehat, bukan nak duduk sini. Akhirnya mereka sesama mereka berbual. Agamanya Islam kan? Agamanya Islam. Lalu mereka berbual, engkau ada tak buat amal-amal soleh sepanjang hidup engkau? Ada. Engkau? Ada. Aku pun ada juga. Engkau amal soleh yang kau buat apa? Aku ada 2 orang mak bapak. Ni 3 orang berbual ni, sembang. Ni ringkas cerita. Yang seorang cakap, aku ada mak bapak. Mak bapak aku tu tak berapa sihat, tua. Aku ambil dia duduk dengan aku. Tapi walaupun dia duduk dengan aku, apa benda dalam rumah, aku akan utamakan dia dulu sebelum bini aku, sebelum anak aku. Ada sekali tu aku bawa balik benda makanan, minuman. Anak aku menangis-nangis, pegang-pegang, tarik-tarik nak. Aku cakap dengan anak aku, nanti dulu, atuk dengan nenek belum dapat. Nanti atuk dengan nenek dah ambil, baru kita ambil. Anak nangis, aku sabar. Akhirnya, bila atuk dengan nenek dia dah bangun, dia bagi, kemudian baru bagi. Kata kawan dia, yang kau buat tu amal soleh, babe. Babe tu saya tambah. Dalam hadis tak ada babe. Saya nak faham cerita je. Dia punya detail matan dia nanti, teks hadis nanti. Yang seorang lagi cakap, aku pun ada, tapi tak adalah besar sangat. Apa amalan kau? Aku dulu ada sepupu. Lawa gila sepupu aku. Gila saya tambah. Lawa, aku suka. Maka aku cuba goda dia. Sepupu tu dia kata kalau nak dia kena bagi duit. Aku pun berusaha cari duit. Aku dapat duit. Bila dapat duit, aku bagi kat dia. Aku goda. Ketika mana aku berada di tengah-tengah antara 2 pehanya, maknanya nak berbuat zina, lagi sikit nak berlaku zina, tiba-tiba teringat Allah, tiba-tiba teringat akhirat, tiba-tiba teringat dosa. Dia bangun, dia cabut, dia turun lari daripada tempat tersebut. Kita beri laluan dulu pada azan Isyak, insya-Allah.
Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. No. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة المستقيمة وأسألك محمد الذي وأنت إنك لا تخلف الميعاد. Bismillah, 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 Bismillah. Baik tuan-tuan, jadi pemuda ni bincang bertiga, macam mana kita nak keluar daripada gua ni. Dia Muslim, orang baik, ada ilmu, dan dia tahu macam mana cara berdoa yang bagus. Jadi dia bincang-bincang. Yang kedua kata, aku lagi sikit nak berzina, tapi aku bergegas keluar, aku lari teringat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kau buat tu masa tu kenapa? Aku tak tahulah kenapa, tapi aku tinggal tu memang lillahi ta'ala. Dia kata tu amal soleh tu bukan senang tu. Yang ketiga pula cakap, aku dulu ada banyak pekerja, sampai masa bayar upah, aku bayar. Cerita dia lebih kuat. Yang ni aku bayar, yang ni aku bayar, yang ni aku bayar. Ada seorang aku tak bayar, sebab dia tak ambil. Bila dia tak ambil, aku gunakan duit tu buat rolling lagi, berniaga apa, majikan. Dapat beli kambing, dapat beli lembu, dapat beli apa. Tiba-tiba sampai satu masa, brother yang tak ambil dulu tu, dia datang, dia tuntut, dia minta dia punya upah. Dah tentu hak dia, lalu aku pun bagilah. Tapi mengenangkan daripada duit dia tadi tu, aku dah buat beli yang lain. Semua benda yang dapat beli yang lain, semua sekali aku bagi dia. Kira lebih daripada apa yang patut dia dapat. Sampai dia mula-mula tanya aku, atas tahzi'u, ini kau bagi ni main ke betul-betul? Aku cakap dengan dia, aku bagi betul-betul kat kau. Kawan dia kata, itu kira amal soleh tu. Kau bagi lebih pada apa yang patut dia buat tu. Jadi akhirnya tiga-tiga ni doa kepada Allah. Ya Allah, yang seorang doa, ya Allah, ya Tuhanku, aku ada mak bapak, ya Allah, dia tua, ya Allah, aku jaga, ya Allah, begini. Seandainya amalanku itu yang jaga mak bapak, itu semata-mata ikhlas kerana-Mu, ya Allah, aku mohon dengan berkat amal jaga mak bapak, tolong bukakan pintu gua ini, ya Allah. Batu ni tolong alihkan. Dia habis doa yang pertama, gerak batu tu tuan-tuan. Baca doa ikut hadis Sahih Bukhari. Tuan-tuan jangan cinso mata kaji semarengi. Tengok yang tu hafal. Hadis tak hafal siap. Yang cinso tu dia hafal. Maklumlah dah masuk dalam film.
Dia bergerak batu tu, kata Rasulullah, sehingga nampak cahaya langit masuk dalam. Tapi tak masa tak muat lagi nak keluar, bergerak sikit. Yang kedua doa, ya Allah, aku dulu ada sepupu, dia cantik, aku suka, kami terhanyut dengan hawa nafsu. Tiba-tiba ketika dah hampir nak berzina, aku teringat kepadamu, ya Allah, aku gerun pada aku takut, dan aku tinggal semata-mata kerana engkau, ya Allah. Baru tinggalkan perempuan yang tidak halal bagi. Kalau itulah amal soleh yang kau terima, maka bukakanlah, ya Allah, pintu gua ini, alihkan batunya. Gerak lagi sikit. Bila sampai yang ketiga, dia pun doa begitu. Maka bila berlakulah 3 kali doa, batu tu 3 kali gerak, akhirnya 3 orang ni boleh keluar daripada terperangkap dalam gua. Adakah mesti jaga mak bapak? Tak. Adakah mesti mengelak zina? Tak. Adakah mesti yang namanya bagi upah lebih? Tak. Habis apa sebenarnya Rasulullah nak cerita? Kamu boleh berdoa kepada Allah dengan berkat apa-apa amal soleh yang kamu dah buat. Amal soleh dia apa? Yang seorang jaga mak bapak. Amal soleh dia apa? Yang seorang mengelak zina. Amal soleh tuan-tuan apa? Baca Yasin 1 kali. Ya Allah, dengan berkat surah Yasin yang aku bacakan tadi, ya Allah, sekiranya bacaan aku tu ikhlas semata-mata kerana-Mu, ya Allah, aku mohon agar diberikan panjang umur, berkat umur. Panjang umur, jangan panjang tapi tak berkat. Nanti kerjanya ngeteh aja. Ngeteh. Bukan salah ngeteh, Qurannya tak dibaca-baca. Ngeteh tak salah, ngeteh saya pun ngeteh. Jadi panjang umur, berkat umur. Kemudian yang kedua, ya Allah, seandainya bacaan Yasin yang kedua tadi ikhlas semata-mata kerana-Mu, ya Allah, amal soleh yang aku buat, maka murahkanlah rezeki dan kehalalannya. Yang ketiga, minta yang sama, iaitu husnul khatimah. Orang yang faham kenapa kita buat begitu, ya Allah, rupanya yang kita ambil ni daripada hadis ke bukan? Jawapannya daripada hadis Nabi SAW. Tapi Nabi taklah sebut direct. Buat jaga mak bapak, basuh kereta, doa, sedekah, doa. Tak perlulah sebut semua. Memadai contoh supaya kita faham bagaimana hukum tu dikeluarkan. Sebab tu kalau orang tanya dalil, Ustaz, ada dalil ke? Saya tanya, awak mampu ke faham dalil? Orang minta dalil, Ustaz, ada dalil ke yang kita buat? Saya tanya dulu awak, otak awak ada kemampuan tak faham dalil? Bukan kita merendahkan, tapi kita tak suka orang mengejek amalan orang-orang terdahulu. Amalan orang baik, amalan orang soleh, jangan dijadikan bahan ejek. Antara bentuk ejek, ini bid'ah ni Nabi tak buat, itu bentuk ejekan, penghinaan kepada orang lain. Jangan terlibat dengan begitu. Saya taklah terlalu beria-ia sangat baca Yasin 3 kali itu, tidak. Dan tidaklah kata mengelak, tapi saya tak suka orang mengambil peluang untuk menuduh-nuduh amalan itu sebagai salah, sebagai sesat, sebagai bid'ah. Saya tak suka. Tak suka sebab benda tu salah, bukan sebab berbeza pandangan, tak, sebab benda tu totally salah. Kalau benda tu berbeza, macam mazhab Syafi'i rukun wuduk 6, mazhab lain rukun wuduk berapa, yang itu berbeza pandangan, tak apa. Yang membid'ah-bid'ah ni dia bukan beza pandangan, dia totally salah. Tak boleh cara berfikir gitu, tak ada dalam agama berfikir macam tu. Cuma mereka buat-buatkan untuk jadikan permusuhan sesama umat Islam. Nanti insya-Allah kita akan masuk kepada selawat tafrijiyah insya-Allah yang sambungan akan datang. Dan tafrijiyah ni pun sama, dengan berkat baginda Nabi, selesaikanlah kesusahanku ya Allah. Dengan berkat baginda Nabi, tadi berkat tolong mak bapak, dengan berkat mengelak zina, dengan berkat bagi upah lebih yang tuan-tuan buat, dengan berkat baca apa tadi? Baca Yasin. Bila tuan-tuan baca tahlil, ujung doa arwah, ya Allah, dengan berkat tahlil yang kami baca, dengan berkat, itu namanya nanti kita akan lihat pemahamannya melalui selawat tafrijiyah. Jadi tuan-tuan, itulah yang dapat kita kongsikan setakat untuk malam ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, dapat difahami dan diamalkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.